dan orang-orang yang masuk syurga dengan tidak hisab sekalipun. Kesemuanya mesti lalu di atas siratul mustaqim, iaitu jambatan yang dibentang di atas neraka, supaya dijemerang kepada syurga. Dan siapa ada amalan yang cukup, nescaya terus ke syurga, dan siapa amalan tidak secukup, nescaya jatuh ke dalam neraka. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, pemberian daripada dia semata masih panjang umur kita. Alhamdulillah, adanya kita ni semata-mata pemberian dia, anugerah dia. Jadi siapa boleh menentukan lama mana boleh kita ada atas muka bumi ini, melainkan semuanya ketentuan daripada Allah yang dia ilahi, dia Rabbi dan Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dia beri kita jadi Muslim, mukmin sejak lahir lagi, dapat kita Islam, dan kita dibesarkan dalam sana. Allah Ta'ala mudahkan kita dengan limpah kurnia, mengiktiraf dialah Rabb kita, tak pernah terlintas dalam hati nak ada sembah selain pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dia beri kita dengan kerana itu membenarkan pula Nabi Muhammad SAW, diutusan Allah yang kita boleh kenal nama Allah pun pasal dialah yang khabar kita. Alhamdulillah, dengan itu melayakkan kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dia beri pula pada kita lebih pada itu, dengan orang yang boleh tunjukkan jalan ke Allah Ta'ala ni, kita dipertemu, dan diberikan pula hati sanubari kita boleh dalam keadaan terbuka untuk menerima ajaran-ajaran daripada mereka, untuk hidup kita ni betul di atas jalan yang Allah Ta'ala perintahkan. Untuk itulah yang kita jadikan sebagai ikutan. Alhamdulillah, diberi kat kita nikmat yang bermacam-macam yang tak terhitungkan. Alhamdulillah, wajib atas kita menyatakan kesyukuran yang sedarkan semua tu pemberian daripada Tuhan, dan wajib kita ada perasaan menjunjung dan nak melaksanakan amanah yang diberi kat kita dengan menggunakan segala nikmat tu pada tempat yang diperintahkan. Alhamdulillah, diberi kita daya dan keupayaan boleh duduk dalam majlis yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan. Alhamdulillah. Dan kita dalam masjid ni, kita yang itikaf, kalau tanya lagi, saja aku itikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata Musannif rahimahullah Ta'ala, sirat mustaqim. Kita nak sambung ni sebab bincang kitab kita ni, atau istilahnya bab-bab sam'iyat, perkara gaib yang dikabarkan, diceritakan, dimaklumkan kepada kita melalui perkhabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau istilahnya dipanggil sam'iyat. Kita bahas dalam bab akidah ni, ada akidah kita dengan Allah Ta'ala, ada akidah kita dengan bab-bab kerasulan, siapa Nabi Muhammad dan apa yang berkaitan dengan dia, sifat dia, ciri dia. Begitu juga yang ketiga ni adalah bab samiyat, maksudnya perkara gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib atas kita mengimaninya. Pasal kita tak pernah duduk pun alam tu, tapi dikabar kat kita ni, kita percaya. Dan kita percaya pun bukan dengan sebarang orang, tapi orang yang memang pada dia terbukti bahawasanya memang maklumat datang pada dia adalah wajib dipercayai. Alhamdulillah, kat kita ni bab-bab yang terdekat kita bicara mengenai kiamat, tiap sangka kala, adanya hisab, adanya mizan, buku suratan amalan. Alhamdulillah, tak pernah kita bangkang bab tu. Cuma kat kita ni, kalau semak, yang ada masalah kat kita ni apa? Yang kalau kita tak bersungguh-sungguh nak usaha, iman kita tu takat iman taklid aja lah. Itu je lah. Tapi nak jalani hidup dengan kita bersungguh-sungguh nak lawan
syaitan lawan nafsu. Kalau atas nama ketua dia iblis tu, nak jadikan betul-betul dia sebagai seteru, begitu juga musuh ni, supaya benar-benar dapat kita hindarkan daripada kita punya perjalanan ke Allah Ta'ala ni, supaya tak diganggu. Bersungguhnya kita itulah yang kita wajib semak betulkan, upgrade dia. Kerana kalau kita tak upgrade yang kita macam tu lah. Ada orang memang dia tak semayang pun, tapi memang dia kata Tuhan dia Allah. Alhamdulillah. Tak pernah ada niat nak sembah tokong berhala. Alhamdulillah. Dia kata kita dapat limpah kurnia yang sangat besar. Yang awal-awal lagi dah memang kita mengiktiraf Allah SWT. Tapi antara persoalan ni, cukup ke? Itulah kita. Memada ke? Hatta kalau kita solat pun, adakah solat kita ni di atas dasar kenal dan cinta? Kita duk buat rutin harian ni, sembahyang, berjemaah. Yang kita dah buat ni, ni lah, Alhamdulillah. Adakah memang di atas memang kita kenal dan perasan dengan ke Allah Ta'ala, ataupun memang dah terbiasa macam tu sehingga dia jadi adat yang kita duk biasa buat, sehingga hati sanubari ni macam kosong kan? Alhamdulillah. Yang tu yang kita nak kena upgrade yang kita, diri kita, khasnya dalam bab i'tiqad, nak upgrade kan daya sedar kita dengan Allah Ta'ala ni boleh diingat sentiasa. Bangun je, Alhamdulillah Allah hidupkan aku. Yang tu atau iman yang dipanggil iman taklifi. Itulah yang nak dapatkan iman tahqiqi kan? Yang kita bukan hidup macam mana harian yang kita duduk biasa sehari-hari, bahkan dengan Allah Ta'ala kita usaha untuk ia diingati, ia disedari, keluarkan kita daripada lalai yang kita alpa dalam waktu kita duduk lalu ni, sentiasa dengan Allah Ta'ala. Hati ni tak pernah lupa kan? Fikiran kita ni semua sentiasa ingat pada dia saja. Hak ni nak kena upgrade ni. Pasal Nabi Rasul datang ni, antara yang dia ajar kita bukan saja umumnya kita iman Allah ilah, benarnya Rasulullah kan? Bukan itu je, tapi dia bawa tu supaya sentiasa asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa maksud dengan asyhadu tu? Asyhadu tu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dia untuk menunjukkan present tense kan? Apa maksud present tense? Dia bukan past tense, bukan telah kita mengaku kan? Bahkan asyhadu tu present tense, maksudnya always present, continuously kan? I'm witnessing that Allah is ilah. Bunyi yang putih gitulah sikit. I'm always witnessing that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger. Dan bahasanya our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia afdalul khalqi, seabdal-abdal makhluk. Untuk apa keadaan istimewa dia, walaupun dia dah wafat, dia duduk alam barzah tu istimewa kan? Kita disuruh ada perasaan kasih dan cinta pada dia, ada selawat dan salam pada dia, pasal kena ada hubungan dengan dia, pasal dia lah tali perhubungan kita sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga para ulama kita, para awliya kita, mereka ni ialah hablullah, tali-tali Allah, maksudnya jalan nak sampaikan kita ke Allah Ta'ala. Kita pun diperintahkan untuk berpegang dengan tali Allah. Wa'tasimu bihamdillah, berpeganglah kamu dengan tali Allah, bukan ulur tali daripada langit pegang. Subhanallah, bukan maksudnya tu. Tu apa tali tu? Tali ni isyarat apa? Berhubungan kan? Nak berhubung, kereta rosak nak boleh tunda, lah ni naik atas kereta kan, kalau tak ada towing tu, tarik pakai apa? Tali, tarik pakai tali. Tali ni nak isyarat perhubungan, berpegang dengan tali, yang berpegang dengan siapa yang ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala.
Suruh perintah pun wa'tasim, pegang sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh. Jadi orang yang memang ada hubungan ni dengan Allah Ta'ala ni, kita memang kena pegang sungguh-sungguh. Pasal dengan mereka lah kita akan nanti juga akan jadi sebab untuk ada pegangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka ni lah yang daripada mereka tu sendiri sebelum ni pun, sejak daripada zaman Rasulullah lagi, satu generasi ke satu generasi sampai pada mereka, betul nak sampai pula dapat kat kita, yang nak pastikan pula apa yang kita dapat ni sama macam mana mereka dapat, macam mana para sahabat terima pada Rasulullah. Macam itulah juga kita dapat terima daripada tok guru kita. Cuma apa yang dapat, hakiki dapat memang jauh lah kan. Tapi secara umumnya apa kandungan yang mereka dapat, mesti kita kena dapat. Macam mana mereka punya i'tiqad, macam tu kita punya i'tiqad. Macam mana mereka punya pegangan, macam tu kita punya pegangan. Tak ubah sikit pun. Cuma nak dapat keupayaan macam mereka tu, kita duduk Syarul Qurun ni, jauh lah kan. Tapi dari segi kewajipan kita, wajib kita untuk macam mana nak usaha supaya nak sebut tu lah, asyhadu, I'm always witnessing that Allah ni ilah. Ada pun memang tak sembah tokoh tu, memang dah kan. Cuma nak bergantungan hati ini dengan Allah, rasa lega selega-leganya dengan Allah, tenang setenang-tenangnya dengan Allah, puas sepuas-puasnya dengan Allah Ta'ala. Apa yang sebut itu yang bizikrillah tatmainnul qulub. Yang kat dunia ni dengan sebab etikad dan pegangan kita dengan Allah Ta'ala, tak risau apa bab sekalipun. Yang seringkali saya duk sebut bahawa ni, sekalipun nak membeli beras kan, kena ada seguni emas, macam mana? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Cuma betul ke? Tak ada rasa gerun gentar langsung. Yakin sungguh pada Allah Ta'ala yang Dia akan bagi kita rezeki, walaupun emas dengan beras dengan harga macam tu kan. Yang ni emas naik berapa ringgit, emas naik, beras naik berapa ringgit, susah nak dapat sikit. Hal tu pun kita dah kelang kabut. Jadi kalau faham tu, antara Dajjal dengan Iblis syaitan ni, mana lagi besar? Dajjal lagi besar ke? Nisbah kita punya musuh tu, Dajjal lagi besar ke? Dajjal tak mari pun lagi. Tak adalah minta bagi kita jumpa tu. Tapi kalau jumpa pun memang kena beradab. Tapi yang memang kita kena beradab, yang memang ada nafsu ada, Iblis ada, syaitan ada. Mana besar lagi? Besar tu maksudnya mana cabaran yang lebih besar yang kita kena tempuh. Nak lawan dengan nafsu syaitan, Iblis dengan nafsu, Iblis syaitan nafsu ni, ataupun nak lawan dengan Dajjal. Dengan Dajjal kot. Saya nak cerita Dajjal je, dia sikit Dajjal akhir zaman Dajjal. Yang tu yang bila kita dapat pelajaran betul tu, kita akan faham, punya musuh kita yang memang kita kena sepatutnya memusuh, dia buat kawan lah ni. Satu, kalau Dajjal datang pun esok bukan lawan Dajjal, bukan tak ikut Dajjal, bahkan kita Dajjal tu, na'udzubillah. Banyak benda lah yang kita nak lawan nafsu syaitan ni. Mana? Ni lah. Nak bagi, jangan duduk lalai, jangan duduk alpa. Khasnya akidah kita duduk bergantung selain pada Allah Ta'ala. Betul. Nisbah kita punya tertib Allah Ta'ala bagi, makan, minum, duit, pekerjaan, ada tanggungjawab yang kita kena usahakan. Yang tu satu hal. Tu kata jasad, ta'aluk jasad, nisbah buat sabab usaha, yang memang ditaklif kat kita, ada pula tanggungjawab kat kita. Itu satu hal. Dalam masa yang sama, hati ni dengan Allah Ta'ala tak boleh lupa.
Bahkan tak boleh lupa satu sudut. Bahkan tak lupa tu maksud dia macam mana? Sentiasa bergantung dengan dia, sentiasa sedar jaminan dia, dan sedarkan apa yang kita dapat tu, yang mengatur sebenar ialah dia, bukan kita. Pasal apa yang ada kat kita, yang kita tu dapat sentiasa ni, bukan kita yang atur. Bahkan mesti ada yang mengatur, dan yang mengatur tu pula datang kat kita dengan teratur. Bahkan datang yang teratur tu cuma nak kena faham, ada yang senang, ada yang susah. Ada yang terpaksa kita berdikit-dikit, ada yang datang dengan mewah. Semua keadaan tu nak bagi betul, yang nak faham mesti ada yang mengatur. Yang tak boleh mengatur tu Allah. Yang kita nak berpegang dengan tu hati tu dengan dia. Nisbah kita punya aturan buat sabab, dan apa yang tindakan atau mesti bodoh kena mengaji. Lapar makan lah, sakit makan ubat. Bodoh pergilah mengaji, jumpa guru, susun, tengok jadual, bagi kenal esok mana guru kita yang guru betul. Ada guru ni guru hiburan aja. Guru hiburan memang ramai pun yang jenis lari jenis hiburan dia. Kalau dengan ceramah pun ceramah sekadar untuk seronok-seronok aja, motivasi telinga kan. Bukan betul-betul nak ajar hati sanubari supaya boleh ada pergantungan takluk dengan ilahi kan. Alhamdulillah keadaan kita ni, kita dengan keadaan ada guru, ada orang yang mengasuh lagi, best. Alhamdulillah. Baik, jadi tajuk kita seterusnya nak bicara dalam bab benda ni. Kita kena itikad yang dengan itulah kat dunia ni kita nak luruskan perjalanan ni, pasal antara laluan perjalanan di akhirat yang nisbah Allah Ta'ala janji nak letakkan kita istimewa punya tempat adalah kena lalu titian sirat. Cuma dah jadi biasa adat Melayu kita, bila disebut titian sirat ni, sirat mustaqim, memang dah jadi gitu kan. Tapi kalau ikut atas istilahnya, lalu atas sirat, bukan sirat mustaqim. Cuma sebut sirat mustaqim siapa? Tak ni saya sebut apa? Oh, tak sedar apa dia kata ni. Siapa? Faham? Dia jadi golib lah. Sebut sirat-sirat mustaqim. Pasal kita ni kan ada prinsip bengong sikit. Oh, bengong tahu ni. Sebut siratnya ihdinas siratal mustaqim. Sirat mustaqim selalu. Sedangkan antara yang kita kena beriman tu atas istilahnya bukan sirat mustaqim. Sirat. Dalam Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim tu titian sirat tu ke? Kan, tunjukkan kami jalan lurus, maksudnya tunjuk kami sirat mustaqim tu. Kan? Tunjuk kami jalan lurus tu tunjukkan apa? Tunjukkan kami jalan Islam, jalan iman, jalan taqwa, jalan ihsan, jalan tauhid. Macam mana? Itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah maksud sirat mustaqim tu. Jadi maksud sirat mustaqim tu jalan iman, jalan ihsan, jalan taqwa. Itu maksud sirat mustaqim. Maksudnya perjalanan agama. Itu maksud sirat mustaqim kita baca Fatihah. Yang ni ialah titian sirat. Cuma kata tadi, pasal apa dia berbual tajuk sirat mustaqim? Dah qalabah kita macam tu. Satu disebut sirat mustaqim. Kalau ikut tak berbual kata mustaqim tu pun tak apa, bahkan bukan saja tak apa, lagi elok. Pasal apa? Wajib kita beriman adanya titian sirat, dan setiap orang pasti lalu sirat ni, titian sirat ni. Cuma kalau nak kata juga sirat mustaqim, dia bukan maksud sirat mustaqim kita minta dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Pasal titian sirat ni dia memang titi. Kadang-kadang ada kitab yang tulis diterjemah dengan jambatan. Kadang-kadang kita dengar huraian titian sirat ni, macam selai rambut belah 7, lebih tajam daripada pisau cukur. Pedang lebih tajam daripada
Pisau cukur. Pisau cukur tau. Orang buat pisau cukur macam pisau sembelih ayam ke? Ha? Lagi macam mana? Lagi tajam daripada pisau sembelih ayam tau. Pisau sembelih ayam boleh buat cukur janggut tak? Boleh buat cukur kepala. Nanti saya sembelih ayam hampa tengok boleh cukur kepala tak? Try cukur kepala tengok. Mau sejam pun tak habis lagi. Mau terkopek boleh kepala. Boleh faham? Nak cerita apa? Titian sirat tu halus dia, tajamnya, lebih tajam daripada pisau cukur. Soal titi ke jambatan ke benda ni? Benda yang sama, cuma hal yang berbeza. Ada orang lalu macam titi, ada orang lalu macam jalan, ada orang lalu macam highway, ada orang macam jambatan, ada orang macam meniti atas tali, ada orang macam lalu atas pisau cukur. Jadi macam mana boleh jadi hal berbeza-beza atas keadaan yang berbeza, akidah yang berbeza, amalan yang berbeza. Disebab akidah wajib i'tiqad, titian sirat. Cuma asal nak sebut tadi mustaqim tu, memang mustaqim, lurus ke? Kalau ikut masyhur sebut ulama kita, riwayat yang ada dalam bab i'tiqad pun, ya, titian sirat adalah lurus. Cuma lurus itu lurus macam mana? Masyhur sebut para ulama kita berdasarkan riwayat yang ada, titian sirat ni dia 3 pasar. 3 pasar. Apa dia 3 pasar? Hei, tak tahu. Tak tahu 3 pasar tu. Jambatan Pulau Pinang macam ni. Macam mana rupa Jambatan Pulau Pinang? Bengkok. Jambatan sirat tak bengkok. Satu nama mustaqim tu. Satu ada ulama kita memang berbuah mustaqim. Cuma awal saya kata bukan maksud sirat mustaqim tu dalam Fatihah sirat mustaqim tu, bukan. Tapi di atas hal dia, ya mustaqim, dia lurus. Pasal titian sirat ni ialah kalau nak guna jambatan, titian, laluan antara mahsyar dengan syurga. Setiap yang nak ke syurga mesti lalu-laluan ni. Satu, yang ni lah nak kena i'tiqad. Pasal di mana letak titian sirat ni? Antara mahsyar dengan syurga. Kalau mahsyar belah ni, syurga belah ni, ni sirat. Siapa lurus? Ya. Macam tu rupa jambatan titi tu. Apa benda? Tu 3 pasar. Naik, lurus, turun. Tu saya tanya Jambatan Pulau Pinang tu. Jambatan Pulau Pinang tu je. Kalau bengkok tu pun bengkok. Macam tu je kan? Ada perasaan satu tak? Apa? Ada tempat nanti cuma kot yang ni tak ada dengan
Berapa lama nak lalu? Tak sama je. Mururuhum basalimun wa muntalif sumal ibadu. Antara kita wajib beriman ialah neraka. Ni neraka. Jadi siapa gagal jatuh. Lepas tu jatuh masuk neraka. Kalau ada yang iman, macam mana? Akan pergi balik, naik balik, lalu lagi. Buat sembahyang dah selesai dah. Masuk neraka, mana tak sembahyang, kena kodor apa tak selesai. Puasa lah, jatuh lagi. Selesai sini, naik balik. Macam tu lah. Ada duit, tak pergi haji. Waris pun sapu semua sekali. Tak buat haji untuk dia. Berdebu, jatuh lagi. Semua. Satu. Tu kata kena hisap tu. Orang tak kena hisap, semua tak ada masalah. Berakidah tak ada masalah. Amalan tak ada masalah. Sampai. Tu yang kita nak selesaikan. Apa masalah kita, kena pergi selesai. Bak Allah Ta'ala satu, pergi selesai. Bak makhluk pergi selesai. Tu tak boleh cuai. Kalau cuai mula lah. Kalau disibah ibadat pun cuai. Tanggungjawab pun cuai. Anak isteri pun cuai, jiran tetangga cuai, anak murid cuai, dengan guru pun cuai. Cuai semua. Dengan Allah Ta'ala pun cuai, dengan Rasul pun cuai. Musuh zahir pun kita cuai, musuh batin pun kita cuai. Cuai semua. Wah, nanya sebab masalah macam tu. Wajib kena keluarkan kita daripada kelalaian tu. Maksudnya apa? Itu yang kalau kita beriman dengan titian sirat tu, tak takut ke jatuh tu daripada titian sirat tu. Sebab titian sirat tu satu, api panas bawah. Lepas tu dia akan ada cangkuk berduri kan. Cangkuk lalu tu, kalau ni titik ni, ada jabaran tu. Bukan angin lintang. Tak faham tanya lain. Bukan ribut taufan. Dah lah bawah panas. Lepas tu ada cangkuk yang duk menyambar. Kalau kita belajar riwayat hadis cerita tu, tu yang ada lanjutan lagi kena belajar kita lalu tauhid sekali, lalu khatam kitab sekali pun. Nisbah kita nak mantap lagi, ngaji lagi. Tu yang insya-Allah panjang umur kita bulan 11 ni nak mula kot ngaji kitab Mishkatul Masabih tu kan. Bab tu bab akidah ada, jumpa daripada hadis bab fiqh ada, tapi banyaknya bab fiqh kitab tu. Dia hadis, fiqhul hadis kan. Banyak umur jumpa. Kitab kita dah sampai, tapi kena tahan custom. Itu sebutlah sekali lalu, insya-Allah nanti sampai bulan ni memang tak ada lah. Panjang umur dan depan, insya-Allah. Itu satu hal. Apa? Nak upgrade kita punya mengaji hadis dengan hadisnya. Macam-macam lagi nak kena belajar tu. Cuma duduk 2-3 tahun memang tak padan. Kalau saya pergi India pun kurang-kurang untuk mengaji istilahnya alim berapa? 8 tahun. 8 tahun. Jadi kalau 3 tahun 4 tahun ni bolehlah lalu gitu kan. Nak kata semua dah mengaji. Umum tu secara ijmali boleh lah. Tafsili belum ni. Banyak benda kena belajar. Bayang tengok kalau saya ngaji tu guru sebut Rasulullah ke Mekah pun dah 10 tahun 13 tahun. Madinah berapa? Semua berapa? Rasulullah pun 23 tahun.
nisbah nak terima wahyu, terima didikan asuhan 23 kan. Kita takkan 2 tahun 3 bulan. Boleh apa 2 tahun 3 bulan? Tambah 2 hari je kursus apa? Kursus nikah kan. Tu pun dah rasa aku dah kursus lah, okey lah, tak gaduh pergi mengaji lah. Pasal dah pergi kursus nikah nak CJ. Alah, sikit-sikit lah. Dah ada PhD, banyak lagi lah benda kena belajar. Baik, jadi asal nak sebut wajib semua pasti lalu, pasal nak ke syurga mesti melalui cabaran sirat mustaqim. Siap? Iaitu kata dia jambatan. Sini kitab ni disebut jambatan. Selalu kita terjemah apa? Titian sirat kan. Titian kan. Lagi apa? Kadang-kadang huraian titi tu macam mana? Lebih tajam daripada pisau cukur. Lebih halus daripada rambut belah 7. Ni bahasa orang tua dulu lah. Dia nak cerita tu. Jadi kenapa titi jambatan ni mana satu betul? Betul semua. Pasal dia berbeza mengikut hal orang yang lalu. Hal orang yang lalu. Jadi macam mana hal kita? Tu apa hal kita kat sini? Itu ialah apa hal kat sini? Betul hal sini, insya-Allah betul hal sana. Baik. Jadi semua pasti lalu, tuan. Sepasal apa kena lalu? Supaya jemberang. Ni bahasa belah sana gitulah. Boleh jemberang. Pula tu kita seberang. Ni jemberang. Boleh jemberang kepada syurga. Boleh kita nak laluan lintas ke syurga. Dan bawah dia neraka. Pula tu lama mana lalu? Umum kalau kita belajar dalam kataan-kataan para sahabat tabi'in mensyarahkan laluan lama mana akan lalu di atas titian sirat ni, saya tak ingat nama-nama tu, dah lama tak sebut lah. Ada para sahabat kan, Mujahid tabi'in, bukan Mujahid ni, 15 tahun lalu atas sirat tu dah. 5 tahun naik, 5 tahun lurus, 5 tahun turun. 5 tahun. 5 tahun muka, 5 tahun sini. 5 tahun sana. Kalau kita kata padang mahsyar luas mana? Neraka besar mana? Takkan neraka besar ni ya, lalu 3 saat sampai. Besar mana neraka? Betul titian tu lalu atas menyeberangi neraka untuk ke syurga daripada padang mahsyar. Itulah. Cuma suasana tu berbeza. Kita kalau beriman bab macam ni, apa nak buat? Kena buatlah apa yang menyebabkan di sana kita boleh lepas daripada huru-hara waktu ada di sana. Itu je. Sekarang cerita-cerita macam tu supaya kita iman. Lepas tu apa? Kat sini buatlah persediaan. Apa persediaan kat sini? Betul lah akidah kita. Allah Ta'ala kita tak lupa. Betul pegangan kita dengan Allah. Duduk pun ingat dia. Alhamdulillah kau boleh duduk ni. Dia bagi aku hidup. Alhamdulillah. Tu ulama kita ajar-ajar lah. Cuma nak bagi dapat duduk kedudukan tu susah. Zikir, memang kita faham zikir, tapi zikir dengan hati hidup dengan Allah Ta'ala tu, kita zikir dan fikir tu tak dapat. Macam mana duduk tengok pokok ingat Allah, tengok pokok ingat Allah, makhluk Allah, tengok kita ingat Allah, la ilaha. Bahkan kita buat ibadat pun ingat Allah. Siapa? Aku kena apa? Aku asal mayat, ni dia bagi hidup. Dia yang bagi aku hidup. Alhamdulillah. Besar lagi kita punya perjalanan, hatta bukannya perjalanan qalbi, perjalanan hati. Untuk hati ni,
boleh hadir ke hadrat ilahi dengan bahasanya itu kan. Boleh hadir ke hadrat ilahi tu apa maksud? Maksudnya bila-bila pun sedar ke dia. Kita dalam ibadat pun tak sedar ke dia. Apatah lagi luar ibadat. Dalam ibadat pun tak sedar ke dia. Satu, kena belajar macam mana nak sebut dia dalam keadaan sedar ke dia. Kalau pagi ni lah saya sebut apa? Contoh, nasi lemak apa? Nasi lemak. Cuba zikir nasi lemak sikit. Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak. Contoh lah. Zikir mulut saja ke hadir nasi lemak tu? Hadir tak? Ada sambal apa? Sambal udang, sambal ketam, sambal kerang. Mesti ada orang minat ni. Tu ada ikan masin, telur masin. Ke tukar nasi lain, nasi kerabu, ada budu, ada ayam salut tepung. Wow. Nasi pun warna biru kan. Bukan bunga telang. Kalau bunga telang ni bubuh pewarna, mampu makan. Kita apa ni? Kita sebut hadir hati tu. Itu jenis suka makan nasi lemak, nasi kerabu. Yang jenis makan kuih apa suka? Saja kan. Nak saya nak kata hadir hati tu. Yang tu kita buat dengan hadir tu. Hadir. Itu kita punya masalah. Jadi situ dia kata perjalanan kita jauh lagi rupanya. Ke Allah tak hadir sebut Allah. Tapi Allah bukanlah nasi lemak. Nak hadir apa? Nak bagi rasa aku ni makhluk Allah. Allah yang ciptakan aku. Daripada air mani aku ni dia buat satu khalqan min ba'di khalqin. Satu. Allah Ta'ala Allah khalaqakum min da'fin. Daripada da'fin. Lemah je kita ni. Ni sekarang dijadikan kita wasyaibah. Lepas tu dia bagi jadi kita jadi kuat, jadi gagah. Lepas tu ni kau lemah balik, umur pula jadi tua berkorban, lembek pula balik. Ni hal yang dia bagi kat kita. Hal bagi. Ini nak sedar apa? Allah semua dia yang atur kita semua ni. La ilaha illallah. Mata pun jadi kabur dah. Memang dia akan jadi gitu kan. Dah tua-tua kabur. Buat spek pun cantik, sedap. Pakai 2-3 hari lepas tu pakai spek pun macam tak pakai spek. Sopa je. Sakit lutut, sakit pinggang, sakit badan, sakit tengkuk. Macam-macam sakit Dulu tak pernah sakit macam tu pun. Al-alam mutaghayyir. Berubah belaka. Cuma boleh ke dengan berubah tu sedar ni siapa takbir ni? La ilaha illallah. Musyahadah kita Allah always witnessing. He is our Rabb. He is the creator. He is the originator. Dia yang takbir kita. Rezeki, jodoh, ajal, maut, makan, sihat, sakit. Tak ada apa yang kat kita ni yang bukan dalam urusan dan ketentuan dia. La ilaha illallah. Hadir hati tu susah. Jadi itu yang tak boleh lalai tu. Semalam pun ayat simple aja kan. Lawan Dajjal susah. Sebenarnya lawan syaitan dan iblis susah lagi. Dajjal tu nak zahirkan iblis syaitan tu je. Lawan dengan kawan pun kadang susah. Dan kawan ni ajak main handset. Senang ke susah nak lawan? Bukan lawan, kawan. Kawan. Susah tu. Apa nak sebut tadi? Jadi kalau tengok tu iblis dengan syaitan dengan handset, mana lagi susah nak lawan? Handset lagi susah. Betul? Tu. Sajalah sebut tanya-tanya gitu kan. Jadi boleh sedar tak apa, takut tak sedar bahawasanya yang tu ada benda yang merosakkan kita. Apatah lagi memang kita rosak dengan sebab binatang tu. Na'udzubillah. Banyak nak sebut, nak pelihara tu. Jadi asal saya sebut nak bagi rasa hati tu.
Pasal kita kalau lalai benda-benda itu, hati memang susah nak hadir. Hati memang dia tak boleh nak diluruskan dan betulkan. Tak boleh. Pasal hati ni nak pergi ke Allah Ta'ala, dia masih bersih betul. Kalau ada gangguan, dia ganggu, kotor, cuma macam mana pun, kotor, cuma bersih, kena cuci, kena betulkan, kena taubat. Tak ada jalan lain, taubat, menyesal, balik, taubat, menyesal, balik, basuh lagi, cuci lagi, cuci lagi. Bahkan sentiasa kena cuci. Sampai bila nak berhenti cuci? Tak ada istilah berhenti cuci. Bahkan sentiasa kena rasa, aku ni lekeh, aku ni hina. Tak mana hinanya kita? Mana tak hina asal kita benda tak ada, lepas tu ada. Ni ada akal, dengan sebab tu orang memuliakan kita. Mana pula hina? Pasal kita, Allah Ta'ala masih bagi kurnia, satulah kita mulia. Kalau dia cabut nikmat hayat, itulah paling mudah fikir situ. Dia bagi kita mati, macam mana? Mayat habis. Siapa ada bagi penghormatan kat mayat? Jumpa mayat tabik. Dulu pegawai kita mayat tabik terakhir ya. Pasal lagu tentera tu tabik. Buat kelakar lah kau. Sikitlah saya sebut tu. Yang tu lah, nak betulkan kita punya keadaan. Jadi asal nak cerita hadir tu, yang kita dengan Allah Ta'ala nak hadir hati, kena belajar macam mana nak hadir hati tu. Nak bagi rasa, nak bagi faham kita ni makhluk dia cipta kita. Dia yang memilik kita. Siapa? Besar, gemuk, kurus, sakit, sihat kita. Dia yang takbir. Kita nak sihat, tapi sakit. Kita kadang nak gemuk jadi kurus, nak kurus jadi gemuk. Banyak benda yang memang bukan dengan kehendak kita. Yang penting sedar pentadbiran dia, urusan dia. Apa yang kita boleh usaha, yang sepatutnya kena dapat, kena usaha. Apa yang tak dapat, tak dapat tidak, kena minta ampun, minta maaf dengan dia. Pasal apa? Di atas kita alpa dan leka. Yang tu yang nak bagi lurus tu, nak bagi lurus tu. Hari-hari kita punya kerja ni Benda tu bukan jasad aja, tapi hati lalai. Tak boleh. Tak boleh lah. Kita tak boleh hadut macam tu. Tak boleh duduk dengan orang awam yang bodoh macam tu. Kita kena keluar benda tu. Pasal Rasulullah bawa ajaran tu bukan hak tu aja, bukan. Bukan macam kita duduk lalu selama ni. Tapi siang kita nak kena kenal macam mana perjalanan sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para awliya kita. Yang sibuk dia hari-hari ialah dengan Allah Ta'ala. Itu sibuk dia paling besar. Bekal dia adalah bekal ke akhirat, bukan bekal dunia. Walaupun dia buat urusan dunia, dalam hati ni tak pernah lekat langsung untuk ke dunia tu. Bahkan apa urusan buat dunia ni pasal nak berbekal ke akhirat. Bahkan apa urusan dunia yang dibuat, itu adalah jalan dia untuk ingat akhirat. Tu perjalanan mereka macam tu. Apa urusan dia buat adalah bekal dia untuk ke akhirat. Walaupun makan itu bekal akhirat. Kita makan bekal dunia jadi taik lah. Pasal kita makan dengan tak ada hati dan perasaan hadir ke Allah. Inilah rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Sikit je sebenarnya. Sikit aja. Sikit tu lah susah. Kalau nampak saya tak tahu lah. Saya kata susah. Ingatlah, duduk je lah. Tu ada orang buat nasi. Nak nasi, kopok ada, kopok lekor lah orang bagi, kopok lekor pula. Kena makan pulut ada. Ni Sarawak, ada orang yang hantar malam tadi. Malam hantar Sarawak. Nak makan mana? Ya Allah, banyaknya rezeki kau bagi. La ilaha illallah. Tak makan lagi, dah ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kita kalau makan pula macam mana? Jolok pula tu, habis ni jolok ni. Lepas tu habis. Makan bukan makan untuk ingat Tuhan, ini sudah makam. Pasal kita tak ingat balik ke sana.
Cuba hari-hari ingat akhirat macam mana aku nak lalu atas tiang sirat tu. Memang melengung hari-hari tu. Tapi bukan disuruh kita melengung macam tu kan. Kita melengung macam mana? Ya Allah, selamatkanlah aku. Teringat tu, ya Allah, kau yang boleh selamatkan aku. Nak nyanyi Melayu pun tak apalah kan. Macam mana? Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah. Pakai pilah lirik lagu tu nyanyi, tak apa. Tapi sedarlah selamatkan apa. Rupanya selamat daripada kena cocok vaksin. Itu je rupanya. Itu pun satu hal juga kan. Esok dia suruh cocok kita. Satu hal. Ya Allah, selamatkan kami pada bencana. Cuma janganlah selamat tu tengok takluk jasad aja. Bukan tu. Bukanlah selamat tu selamat kat sini aja. Selamat besar kita selamat sana. Nak selamat sana macam mana? Betul kan perjalanan kau kat sini? Riba dah berhenti belum? Makan kau Muslim produk ke masih kafir produk? McDonald makan tak lagi? Makan lagi McDonald. Bengap suruh tak reti-reti. Orang kata boykot Israel. Kau jadi ejen nak kayakan lagi Israel. Bangang. Bubuh ayat tu. Tak sedar rupanya. Nak jadi takwa. Sembang Palestin ni. Memang kita kena bangun. Tapi nak makan kat McDonald. Minum ais Starbucks. Itu minyak wangi pun daripada Israel punya. Yang ni leceh semua. Leceh banyak itu ni. Yang tu tak jasad, hati langsung kan. Banyaknya kena repair kan ni kan. Itu lah. Ni sebab kita punya pegang ni ya. Titian sirat nyeberang ke syurga. Siapa ada amalan yang cukup, nescaya terus ke syurga. Satu, titian sirat ni semua kena lalu, dan jatuh tu siapa? Ada yang cedera dalam bab amalan. Satu, akidah lagi betul, amalan pun kena lagi betul. Akidah lagi betul, amalan lagi betul. Jadi kalau amalan tak betul, kena masalah tak? Masalah. Dan amalan kena lagi betul, amalan yang kena buat. Nah, amalan tu beramal dengan hati sanubari. Mengaji pun dengan ada hati sanubari. Aku mengaji ni, ya Allah, mudahkanlah aku nak faham. Mudahkanlah aku boleh hadam jadi darah daging aku apa yang aku belajar. Tambah benda-benda bab-bab ketuhanan ni, bab-bab kerasulan ni. Bagilah masuk betul-betul dalam hati, ya Allah. Macam mana aku makan air liho ni, kita sebut doa kaedah-kaedah ulama kita dulu aja. Bagilah sebati ingat hati, tak lupa kan kau, ya Allah. Jadi darah daging aku ingatkan kamu, tauhidkan kamu, kasih kat Rasulullah, selawat kat Rasulullah ni. Ni adalah lifestyle aku. La ilaha illa Allah. Ya Allah, ya Allah Rabbi, ya Allah. Aku ni banyak zalim, ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mesti betul lah tu. Amalan tu mesti betul. Tu yang macam mana pun, mana yang tak betul di luar tu, riba ini berhenti. Mana duk pakai seluar seteng lagi, pakai seluar singkat, nampak kepala lutut, kain koyak kain belah lah kan, tudung pun pakai ni. Kau mesti ikut piawaian syarak kan? Macam mana pakaian tu, makanan, semua nak jaga. Kau beli brand apa, Pama lagi duk makan. Kami tu makan serbuk ni, perasa ni no tu NUR tu tak apa, ni KNORR, babi punya perasa pun kilang tu kau tak sensitif langsung lah. Sikit lah usik-usik. Itu yang diajar kita nak selamat ni. Syubhah pun tolak. Biar aku makan nasi dengan ayo macam tu. Kalau duduk lengkung pula, aku makan nasi dengan perkasam je lah. Darah tinggi pun darah tinggi lah, perkasam lah makanan aku. Contoh kan. Darah tinggi pun darah tinggi lah, aku pun nasi dengan air garam je. Contoh lah kan. Pasal yang lain semua tu tengok semua macam-macam. Baik, saja ke sana sikit. Sebab kita beriman ni ada benda tak susah pun nak faham, insya-Allah. Baik, siapa ada amalan cukup, nescaya terus ke syurga. Itu yang masuk riwayat hisab. Akidah dia betul, amalan dia betul.
Satu antara amalan ni apa? Tu bersuci dia betul. Ni basuh kencing pun tak kerti, air pun tak kenal. Ya Allah. Basuh najis pun tak pandai. Ya Allah. Tapi sembahyang kuat. Ni pun penipuan iblis syaitan nafsu. Dia rosakkan kat kita benda-benda yang macam ni. Anda sembahyang rajin. Punya basuh perak tak betul. Air pun tak kenal. Ya Allah. Kadang pergi masjid rajin, tengok makanan macam ni, pakaian macam ni, kenderaan macam ni, rumah macam ni. Nak cerita macam ni apa? Sumber dia tu. Itu kena berhati. Satu, akidah dah betul, perjalanan syariat mesti betul. Kalau kata betul semua, saya semua perjalanan kita elok. Tapi kita tengok kita punya keliling ni, macam-macam hal. Ada orang kita sokong dia ni, dia tak sokong kita. Buat himpunan misalnya, himpunan Palestin. Kalau kita kata Palestin tu orang tak Islam sekalipun, tapi mereka dizalimi, dibom. Dia bagi bom pula, bom fosfor macam-macam lah. Sampai melepuh-lepuh kulit, baby apa, semua mati. Kalau orang kafir pun dibuat macam tu, kena ada peri kemanusiaan dia. Kesian tak? Kesian kan, dizalimi macam tu. Tambah ni orang Islam. Itu kita pun tunjuklah perasaan kan. Turun ke mana? Dataran Lenggong. Dataran Lenggong. Macam tu. Nak buat apa? Supaya janganlah zalimi manusia macam tu. Apatah lagi saudara kita kan, orang Islam. Itu dah himpun macam tu, nak buat apa? Sallallahu ala Muhammad. Itu Weh. Kau faham apa ni? Sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk perasaan Palestin tu. Itu. Buat apa? Hancur. Allahu Akbar. Tak boleh takbir. Tak boleh. Takbir, jangan takbir. Takbir pun tak boleh. Ya Allah. Kat mana tu? Dataran Merdeka. Kita pun, saya pun kena buka rajin dengan tengok WhatsApp pun kan. Kita pun tak ada nak turun. Kita doa lah, ya Allah. Ya Allah. Yang larang siapa? Coklat hack. Larang. Coklat hack. Tak faham sudah? Orang lah rupa dia macam coklat hack. Tak faham sudah? Orang Islam lah. Himpunan ini tolong bersurai. Kalau nak duduk pun tak boleh bertakbir. Takbir pun tak boleh. Ya Allah. Pasal jangan mengganggu sensitiviti orang kafir. Pasal nanti mereka akan terasa seolah-olah mereka diancam. Sebab Allah Ta'ala ni rupanya orang kafir terancam apanya. Benda tu. Yang larang tu bukan yang tahu, bukan cakotiau. Nama apa? Musa, Fir'aun lah. Musa, Isa, Zakaria, Yahya. Allah nama. Joya, Aminah, Maimunah, Soleha, Zaliha. Masuklah nama-nama tu. Ni hak larang ni. Siap bagi polis FRU tahan. Ya Allah, apa baling. Dia seolah-olah macam ni lah. Awak sebut je lah. Babi. Jangan sebut babi. Khinzir. Seolah-olah macam tu lah. Tak boleh. Takbir tak boleh. Ya Allah. Tak boleh sebut boykot. Tak boleh. Nanti akan menjejah perniagaan orang lain. Mereka pun orang Islam juga. Dia kacau lah macam tu. Fikiran tak sama. Cara berfikir tak sama. Siapa musuh, dia tak faham siapa musuh. So itu. Satu nak bagi betul, akidah bagi betul, amalan bagi betul. Tak sebut situlah saya kan. Cuma nak bagi betul ni, kau tak dapat tidak, kau kena ngaji syariat. Tu kata kadang kita bab jumpa barang pun kita tak pernah belajar. Nak buat apa barang ni? Buat tabur masjid lah. Rupanya kalau buat tabur masjid tu sebab sangkut kau kat sana. Barang orang kau tabur masjid. Barang
sedekah kau apa? Barang orang pun dah tak masjid. Duit dia tak pernah berbuah tak masjid. Dan siapa amalan yang tak cukup kata dia, nescaya jatuh ke dalam neraka. Sebab tak cukup, tak buat fardu, mengaji pun tak ada. Yang kata nak amal, mengaji pun tak ada. Dan amal pun, amal pula banyak cacat dan cedera. Zohir pun kena cedera, batin pun kena cedera. Na'udzubillah. Baik. Terus kolam Nabi. Kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita itikad bahawa sekalian orang mukmin pada hari kiamat akan minum sekalian pada air kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pula akan dapat sekalian mukmin syafaat, dan sebesar-besar syafaat ialah syafaat pada lekas dan cepat hukuman Tuhan di pada masyarakat kelak yang manusia sangat susah waktu itu. Okey. Ni agak sikit je, panjang juga tu kolam Nabi ya. Nanti tu lah. Macam naik ke Taubah lah. Tu orang baca macam-macam kan. Dia dapat suasana berbeza kan. Orang macam-macam, lain padang, lain belalang, lain suara, lain cara baca. Ada yang baca kuman dalam buluh, ada tak faham dia. Dia macam naik ke Taubah lah. Situ dia lah, insyaAllah. Ada soalan sirat. Jadi ada benda-benda fokus sirat tu macam mana? Maksud sirat mustaqim, titian tu titian sirat. Kalau kata mustaqim pun mana wajah mustaqimnya kan? Tu ialah sebab kita nak bagi lalu, kena lalu. Pasal semua orang kena lalu belaka. Pasal daripada mahsyar nak pergi ke syurga mesti lalu atas titian sirat. Pasal dia bentang di mulut neraka, istilahnya di atas neraka. Jadi bawah titian sirat adalah neraka. Siapa yang salah, jatuh. Siapa yang ada silap, jatuh. Tu kena betul sembahyang, tomak ninah, semua kena berhenti. Bacaan hadanallah. Soal? Kalau ada? Lalu. Tu semua Nabi-Nabi semua lalu. Pasal nak ke syurga mesti lalu itu. Mesti. Cuma laluan mereka macam mana? Taklah macam kita tergeh-geh apa. Lalu macam highway berapa lorong tu kan. Pula dalam besar, pula tu taklah slow kan. Macam mana? Ada sepantas kilat. Macam kuda pantas, macam-macam bahasa yang dipakai. Di atas amalan murni tak murninya amalan yang mereka lakukan. Itulah. Lain. Berapa tempoh lama tu tak tahu. Bukan kerja kita nak tu. Tapi lagi banyak kau tinggal, lagi banyak bermasalah, lagi lama lah. Itulah. Itu yang atas umumnya sebut titian sirat tu. Cuma saya tak ingat. Ni kan sebutan Qatadah ke Mujahid. Ada disebut riwayat berapa lama tu. 5,000 naik, 5,000 turun. Lurus. 5,000 turun. 15,000 atas sirat saja. 15,000 tahun. Itu yang sepantas kilat. Yang tu umum laluan. Maksudnya kalau betul-betul punya laluan biasa macam tu. Tapi orang istimewa lah. Macam kita nak pergi Mekah macam mana? 3 tahun pun sampai. Lah, jalan kaki, kod darat. Yang ni macam mana boleh 8 jam sampai ke Batu Abang? Ni 5 minit sampai. Macam mana? Karamah para ulama, para awliya. Kau nak pergi sampai Mekah, nak pergi. Nak. Allah. Syuk sampai tu lah. Sampai. 3 saat je. Itu orang istimewa. Itulah lebih kurang nak sebut tu. Cuma atas kata berapa lama dengan tentu tu, wallahu a'lam. Betul
betulkah semasa meniti titian sirat kalau seorang lelaki berkeluarga sangkut sebab anaknya tak tutup aurat, isteri tak solat dan lain-lain, menyebabkan ia dicangkuk masuk neraka sebab amalan transfer pada anak-anak isteri yang di bawah tanggungjawabnya. Dari segi betul-betul lah, jika dia tak tunai tanggungjawab semua atas dia, istilah kata jadi penyangkut tu, sangkut tu lah kan. Isteri ada masalah, dia tak pernah tu amar ma'ruf nahi munkar, tak pernah tegur, bahkan dipuji pula, engkau ni kalau tak pakai tudung lagi lawa. Elok-elok kawan nak pakai, tak jadi pakai langsung. Anak-anak pun ada yang tak solat, dia tak pernah atur macam mana nak solat, tak pernah ajar, tak pernah hantar pergi madrasah, apa tempat-tempat untuk mengaji, untuk belajar, faham, tuition dia hantar. Memang kena cangkuk ni. Betul? Jadi masalah kena cangkuk tu bukan masalah tak bagi pendidikan dunia kan, tapi hubungan dia dengan Allah Ta'ala, dengan Rasul, dengan syariat yang sepatutnya dilalu. Siapa yang disebab dia tu sendiri satu masalah, dan siapa lah bawah tanggungjawab dia. Lagi besar tanggungjawab dia pegang, lagi banyak bercakap yang akan datang. Itu lah. Kalau saya dah jadi pegang pondok, bercakap saya keliling siapa masuk pondok lah. Kalau suami je, tengoklah kerja apa pula. Jadi pemimpin lagi besar. Kalau pegang ketua Lenggong, ni Lenggong, Perak. Kalau Malaysia, kalau dunia. Ya. Jadi atas soalan ya ke betul ke? Betul lah tu. Tapi siapa yang bermasalah? Orang yang memang dia tunai tanggungjawab dia, tapi orang tak mau ikut, itu bukan kesalahan dan tak dibebankan pada dia. Yang kewajipan kita ialah tunaikan tanggungjawab. Boleh tak doakan hidayat untuk orang Yahudi? Bukan Yahudi Zionis ni memang dah sebut dalam Quran adalah zalim sampai kiamat ke? Umum Yahudi ni ya, memang dia orang jahat, zalim. Umum bahasa pun sebut la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kamu akan ikut cara hidup orang yang dulu. Jengkal sahasta sampai masuk lubang dhab sekalipun, kau akan masuk. Kau dia joget, kau joget. Dia menari, kau menari. Dia bodoh, kau bodoh. Itulah. Terus kemudian sahabat kata al-Yahud dan Nasara, adakah yang tu Yahudi Nasrani? Rasulullah kata ya. Quran sebut walan tarda angkal yahudu walan nasara. Jadi sebut Yahudi Nasrani ni semua jahat-jahat. Umum Yahudi Nasrani ni jahat. Jadi atas soalan boleh ke doa dapat hidayat dekat Yahudi Nasrani ni? Ada tak yang Yahudi Nasrani ni yang istilahnya beriman akhirnya masuk Islam? Ada. Tapi umum Yahudi Nasrani jahat. Jadi nak kata doa boleh, pasal umum, dari segi umum boleh lah. Pasal ada orang-orang yang asalnya memang dia ni Bani Israel, Yahudi lah bahasanya, masuk Islam. Ada Abdullah bin Salam zaman Rasulullah dulu lah. Ada nak sebut tentu lah. Jadi disebab boleh tak doa? Boleh. Memang kita disuruh doa untuk baca Allah Mahdina, minta doa. Cuma atas kata tu yang kata jahat jangan ikut Yahudi Nasrani tu, dia dengan al-ilam al-Yahud wa Nasara. Yahudi Nasrani yang mana? Yahudi Nasrani yang memang di atas perangai Yahudi Nasrani yang sampai kena lanat, yang tak beriman, yang degil, yang jahat, yang memang langgar perintah Allah Ta'ala tu. Itulah al-Yahud dan Nasara yang dimaksud. Itu sekali lalu. Right?
Kita sirat ahli fatrah macam mana? Siapa-siapa yang tak ada taklif terus. Pasal dia tak ada hisap. Pasal dia tak ada apa-apa, tak ada taklif, tak ada taklif, tak ada apa-apa. Lalu atas sirat, lalu. Orang yang tidak ada apa-apa taklif, tak ada apa-apa soalan, tak ada apa nak cangkuk dia. Itu. Lepas tu kita lagi banyak tanggungjawab, lagi banyak bercangkuk tunggu. Yang ni masalah, yang ni masalah, yang ni masalah. Ada Allah. Setiap apa yang ada kat kita, semua kena selesaikan dia. Semua kena selesaikan. Itu yang kata kita punya perjalanan, ada perjalanan akidah lagi betul, syariat lagi betul. Dua-dua lagi betul. InsyaAllah. Masa yang sama, hati kena betul. Oh. Dah ada amalan pun, tu pun kena tapis lagi. Ada riak tak? Ada ujub tak? Ada sum'ah tak? Kubul jah tak? Ada cinta dunia tak? Ada munafik tak? Oh, semua kena semak. Semua kena semak. Jadi lagi kita belajar, kita akan jumpa setiap tapisan amalan. Dah beramal pun, tapis lagi. Yang tak amal langsung, tak payah semak lah. Yang dah amal pun ditapis. Yang tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah. Kama nawwartal arda bi syamsika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna